الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين ويسن لسامع المؤذن والمقيم أن يقول مثل قولهما إلا في هيعلات وتثويب وكلمتي إقامة. Dan disunatkan bagi sami', bagi orang yang mendengar, al-muadzini akan muadzin, wal muqimi dan yang mendengar orang yang iqamah. Sunat bagi orang yang dia dengar akan lafaz-lafaz muadzin dan juga muqim, mana orang yang beriqamah, an yakula bahawa dianya berkata misla qaulihima akan seumpama perkataan keduanya nya muadzin dan al-muqim. Illa malaika fi hayalatin, malaika pada hayalat. Mana hayalah, mana hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya jadi 4 kali. Sebab tu dia jamak. Hayalat yakni perkataan muadzin muallif muqim, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Wa tathwibin, taswib tu maknanya perkataan muadzin kata as-salatu khairum minan naum, untuk bersubuh. Untuk bersubuh muadzin dia tambah as-salatu khairum minan naum, tu nama dia taswib. Dan kalimatai iqamatin, dan 2 kalimah iqamah, itu lain daripada 3 ning. Lain daripada 3 ning, kata sama, kata serupa. Orang yang berdengar tu makna dia kata serupa dengan al-muadzin dan juga al-muqimi kata. Melainkan 3 ni. Maka tafriqnya fayuhawqilu fi kulli kalimatin fil ula. Maka berhauqalah maksudnya mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu nama dia haiqalah, hauqalah. Jadi orang-orang kampung dia ramai lagi dia tak ada tahu mana bahawasanya lafaz-lafaz zikir ni maknanya ada nama baru ni kita duk sebut basmalah pun dia tu basmalah, kata basmalah tu nama min haitsu tasmiyah dia panggil. Jadi fayuhawqilu dia ada nama belakang maka berhauqalah. Mana? Berhaqalah fi kulli kalimatin, pada tiap-tiap kalimah fil ula,
pada yang pertama, apa dia yang pertama? Hayalat. Yang pertama fi hayalat, pada tiap-tiap kalimah hayalat, mana as-salat, hayya 'ala salah, hayya 'ala salah. Tiap-tiap kalimah tu. Kata lagu mana? Kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tu. Dia kata balas tu. Sebab apa? Sebab ni hayya 'ala salah, hayya 'alal falah tu bukan zikir. Belum pada tu kata serupa tu kerana tu zikir. Makna muazzin ataupun mungkin Allahu akbar, Allahu akbar. Kata serupa sebab itu zikir. Bagi kata Allahu akbar, kita Allahu akbar tu. Nah. Asyhadu an la ilaha illallah itu semua tu zikir. Tapi hayya 'ala salah itu bukan zikir lah. Itu khitab kepada manusia. Nah, marilah semaya. Nah, kalau kita pergi Kelantan agak beres, tak boleh lah gitu. Nah, kita pergi Kelantan ni beres mata. Nah, kita kena kata insya-Allah mana la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baik kita pakai semaya la haula wala quwwata illa billah. Sakit tidak ada haul, tidak ada kuah melainkan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Taala. Itulah obat kepada penyakit mujub. Nah, sebab itulah cara motivasi orang sekarang ni. Untuk nak memberi keyakinan diri, ya sebenarnya seorang itu dia ada kebolehan, ada kemampuan untuk melakukan itu, pada zahirnya begitulah pada maqam asbab. Lalu supaya dia ni bersemangat dan orang panggil yakin kepada diri dia, maka ni ahli motivasi dia kata, awak boleh, mana orang lain boleh buat, awak boleh buat juga. Awak kena yakin, makna katakan saya boleh, aku boleh. Ialah pada dasarnya kita lihat tak ada gapo-gapo di situ sebenarnya. Ni. Motivasi cara tu dia ada kesan sampingan, dia macam obat hospital. Memanglah ni, hingga sikit sakit ni. Dia ada kesan sampingnya dia ni. Bila kita kata aku boleh, saya boleh. Bila kita berjaya dengan apa-apa pun saja pencapaian kita, maka kita nampak diri. Nampak diri kita dia bangun unjuk. Nah. Maksud dia kena penyakit tu, dia kena sak penyakit, payah nak berubah. Payah ni. Maknanya di antara mana unjuk itu maksudnya perasa lah, kita perasa. Perasa kita bagus, baik, pandai, bijak ni. Orang yang tindih kau perasa ni, lebihnya tindih, lebih daripada orang tindih kau bahaluk ni. Tu perasa suara sedap, perasa dia comel, perasa dia pandai, letih. Payah ni. Bila perasa ni. Sebab tu maknanya ni, motivasi dalam Islam sebenarnya lebih dia panggil lebih hebat dan aslam. Aslam maknanya lebih selamat. Sebab dia kata maknanya obat-obat ni, walaupun dia ada juga dia ada cara-cara dia obat-obat herba tu ni. Walaupun dia panggil kalau dia adalah benda kalau tak kena cara pun dia jadi ada mudarat juga ni. Tapi pada tahap yang paling minimum, paling sedikit. Hidup main aku boleh kat maknanya. Tu kita jadi agah, jadi merasa diri kita hebat. Aku ni pencapaian aku, harta aku. Yang layak untuk menikmati harta aku hasil pada titik berlaku ialah aku. Orang lain tak layak. Tengok angkuh sombongnya dia. Allah Ta'ala beri kepada dia boleh, dia buat, so orang lain pun buat juga. Nego juga, usaha juga, tapi tak dapat, dia dapat. Kerana Allah Ta'ala beri, minnatun minallah. Tapi bila nampak diri, pencapaian kita, tu payah nak lagi. Sebab tu jangan dia kena penyakit tu, apa-apa yang menjurus kepada penyakit-penyakit gini, sebab dia kena penyakit tu dia jadi payah. Motivasi Islam adalah jauh lebih hebat. Motivasi Islam apa dia? Allah Ta'ala bersama dengan kita. Inna Allah ma'ana. Allah Ta'ala bersama dengan kita. Susah setara mana sekalipun kalau Allah Ta'ala yang backup kita. Susah setara mana pun suatu pekerjaan, Allah Ta'ala yang backup kita. Allah Ta'ala yang tolong kita. Benda tu akan jadi mudah. Dan bila kita berjaya dengan apa-apa saja usaha kita, kita tak nampak diri sebab itu semua adalah minnatun minallah, kita nampak Allah. Jadi tak adalah peluang syaitan nak konsep kita nak jadi ujub, nak jadi muta'ajjibun. Seorang mana faqih, makna orang ulama fiqh, tapi fiqh muta'ajjibun, rasa hebat diri dengan ilmu fiqh dia menjadi tempat sumber rujuk ke makna ustaz-ustaz lah. Jadi kita rasa kita hebat.
Dia kena penyakit ni dia payah lah. Dia kena penyakit dia payah. Ni lebih payah daripada penyakit tubuh badan lagi. Nak baik kita je jadi payah. Nah. Jadi sebab tu jangan kita cari pasal. Nah. Jadi duk main aku boleh. Nah. Klik kepada asal, kepada dia nafsu dulu. Aku. Man anta, siapa dia omong? Aku. Nah, duk main bawah aku, saya, aku. Nah. Tak kenal diri lah. Nah. Sebab tu maknanya kata Imam Ghazali dalam kitab dia, kitab Minhajul Abidin, idza ishtaddat 'alaika al-bal. Ini sumber motivasi kita. Apabila bersangat tambah menimpakan fafakkar ma fi alam nasyrah, fikir apa yang ada dalam alam nasyrah kepada dia, fa inna ma'al usri yusra. Yakni dua kali, mana sekali susah, dua kali senang. Sebab Allah Taala ulangi berman mana fa inna ma'al usri inna ma'al usri. Oleh dua kali isim makrifah bermakna fatani itu ialah huwa ainul awwali, ialah ain yang pertama. Tolong. Tapi kalau diulangi dia dengan secara nakirah bermakna fatani ghairul awal. Yang kedua itu lain daripada yang pertama. Yusron. Bermaknanya sekali susah, apapun kesusahan yang menimpa diri kita, makna kita akan dapat, dan makna dua kali susah. Dua kali senang. Dua kali senang tu dia kalau mengikut kebiasaan, makna ada cara kaedah Allah Taala ijra'. Mana segala ahwal kepada kita, bukan maksudnya dua betul-betul tidak, itu paling sedikit dua, bukan lebih daripada tu. Sebab kita kata kita perketik bahasa Melayu kita ni lah demo mikir biar wisapa dua kali kak maknanya tak sesuai dengan kita ni tu lebah awak nak ke dia memel lah dia comel, tapi duduk pakai baju kebaya ketak tubuh kita tak so kalau kita tidak tu lebah, tidak tu email tak apa tak so mikir dua kali. Gini kau nak mikir 3-4 kali. Kau boleh lah tak ada dia kata tak apa. Moga kita ustaz kayak kita tok guru kita mengajar orang. Maknanya dia jadi bini kita, pandailah kita buat. Pandailah buat. Akhir sekali apa berlaku siapa dia buat siapa dia. Ingat mudah nak baiki orang. Nak baiki diri sendiri pun banyak lagi ke orang panggil maknanya kesilapan kita, kekurangan kita, kesalahan kita makna kita kita tahu, tapi kita tak boleh nak baiki itu diri kita, apa orang lain isteri kita daripada keluarga yang lain, anak kita, forok kita, hok mari daripada kita tak boleh kita nak baiki ini ke pula orang lain, isteri kita, pasangan kita tu orang lain, dia mari daripada keluarga latar belakang keluarga dia tak serupa dengan kita jadi jangan harap ke tok lebah kita, ke ustazah kita, maknanya kena ambil hok jurus selalu. Walaupun kita ustaz sekalipun, ambil hok jurus. Kurang-kurangnya maknanya orang panggil bila dia berjurus dah, maknanya nak royak tu dia jadi mudah. Itu makna kita kembali kepada motivasi secara Islam itu lebih hebat. Apa yang perlu diusulkan ialah supaya Allah Taala bersama dengan kita. Apakah cara? Makna suatu cara yang menyebabkan Allah Taala boleh bersama. Innallaha ma'as sabirin. Misalnya. Allah Taala bersama dengan orang yang sabar. Jadi orang yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Itu petunjuk dia. Yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib, salah satu daripada tempat yang wajib kita tawakul. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'min, adalah sebenar di atas kami memberi pertolongan kepada beriman. Kalau kita orang beriman, pasti Tuhan akan tolong kita. Tu nak ayatnya jawab kita saat ni, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sebenarnya ada ibrah yang ada tarbiyah yang besar. Ni kita jawab boleh, tak apa, beres tu. Yang kita orang Kelantan lagi nak beres jadi itu cara kita tapi adakah dia menepati dengan orang panggil roh Islam? Itu sekolah kita tengok pelajar kita duduk belajar jadi kalau kita tak boleh nak baiki orang, maknanya kita baiki diri kita supaya tidak terjebak dengan perkara-perkara yang merugikan kita. Cara jawab, mari semaya. Itu bukan zikir dah. Hayya 'alal falah, itu bukan zikir juga. Sebab tu kita kata la haula. Hok dulu tu dia panggil zikir. Sebelum daripada hayya 'alal salah, sebelum daripada hayya 'alal falah, itu makna zikir. Bila zikir, ulangi perkara yang sama. Bila ajak ni khitab ni padah dah. Sebelum nak padah tu dia kena berzikir dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca hayya tu padah. Muazzin itu adalah juru padah Allah Subhanahu wa taala. Tu hebat. Muazzin tu.
Jadi jawab fayuhau kilu fi kulli kalimatin fil ula. Fil ula yakni fi hayy ala. Nah. Wa yaqulu fi tsaniyah, dia kata pada yang kedua kepada taswib. Mana taswib? As-salatu khairum minan naum. Nah, jawab dia sadaqata wa bararta. Betul. Makna benar engkau dan baik engkau. Ha tu. Mana as-salatu khairum minan naum. Bangun untuk semaya tu lebih baik daripada tidur. Nah, bukan semaya tu lebih baik daripada tidur. Nah. Sebab semaya dengan tidur tak boleh nak banding langit dengan bumi. Nah, kualiti semaya dengan tidur tu orang tak banding. Benda yang terlalu jauh jarak dia orang tak banding. Orang banding dekat-dekat aja. Nah, dekat-dekat mana orang panggil makna doktor pakar dan doktor bihan sama-sama doktor bandingnya. Dia lebih begitulah. Nah, ni duk banding doktor dengan itanda dengan mana boleh. Nah, ialah lain mana pakar ni. Tu. Jadi as-salatu khairum minan naum, bukan semaya tu lebih baik daripada tidur. Waktu tak kena royak tu. Tak perlu royak sebab apa? Sebab maklum, makruf. Bukan semaya, bangun untuk semaya tu. Tu lebih baik daripada tidur. Maksudnya dia ada takdir. Ni ada takdir lah. Ni bukan semaya tu, bukan dibandingkan semaya tu dengan tidur. Ni. Ini maknanya ialah al-qiyam. Ni. Mana bangun untuk semaya tu lebih baik daripada duduk tidur. Bila bangun untuk semaya, kat dia semaya lah, tentu dah semaya. Maksudnya ialah macam Allahu a'lam lah makna. Dia tak boleh kita terjemah dengan isim tafdil. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Bermakna kita pun tahu jugalah ni. Allah Ta'ala yang tahu, kita ni tak tahu ni. Itu bukan maksudnya dibandingkan Allah Ta'ala daripada tidak ni. Tu. Jadi walaupun sirah dia tu begitu ni ataupun perkataan sepuasa ni as-salatu khairum minan naum. Itu maksudnya ialah bangun untuk semaya tu lebih baik daripada tidur. Tu. Jadi bila muazzin kata lagi tu kita pun jawab ni sadaqata betul dia betul dia kata tu betul semati ya Allah semati ni. Gitulah. Wa bararta makna awak telah buat benda yang baik ni. Bagus awak bagus. Jawab bagus awak ni pandai ni. Mana bangun untuk bangkit untuk sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Wa fi salisati pada yang ketiga apa dia? Kalimatai iqamatin. Jadi kata lagu mana ni? Qarqamatis salatu tu. Masuk mukim. Semasa orang yang beriqamah tu dia kata qarqaman. Kita jawab lagu mana? Jawab ni aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Jawab balas tu. Tu jawab tadi ni. Jadi maknanya ni qarqa. Qarqa mana jawab dia aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa yusannu li kullin min ma'adzinin wa muqimin wa sami'in wa mustami'in. Disunatkan bagi tiap-tiap daripada muazzin orang azan, wa muqimin orang iqamah, wa sami'in sami' orang ni mana sami' wa mustami'in menuntut dengar. Mana mustami' ni orang pisah nak dengar. Sami' ni maknanya ni orang panggil dengan secara tak sengaja, makna dia tidak sengaja tidak pisah nak dengar. Tapi terdengar tu makna sami. Mustami menuntut dengar. Pasal kalau kita kata orang mari mendengar, orang mengajar. Dia turun daripada rumah tu memang nak mendengar orang mengajar. Dia bukan muta'alim, tapi mustami'. Kalau sami' tu bila-bila sampai sehingga nak semaya syur, semaya maghrib. Lepas tu ada lagi sebelum dekat dah ni sebelah bila-bila ni ustaz duk mengajar tu tunggu ni. Tu. Jadi tak ada kira makna muazzin ko, muqim ko, sami' ko, mustami' ko, sunnah an yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-faraghi min al-adhan wal iqamah. Lepas daripada selesai daripada azan dan juga iqamah. Kita buk terus selalu doa ni, tak ingat ada selawat ni. Padahal sebenarnya kita ada doa keendahnya. Kita tak teringatlah ni. Sebab orang panggil dibentai kepada hani doa lepas azan lepas kita pakai berdoa selalu ni. Padahalnya ni kaedah kitanya kita ada doa ni. Kita telah diajar nak doa minta dengan Tuhan. Dia kena orang panggil ni
Allah Taala memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi kena sebut Nabi dulu. Mana berselawat di atas Nabi. Kena lalu kod Nabi. Tu. Kita minta tu direct kepada Allah Taala, tapi kena nyambil dengan nama Nabi. Allah Taala nak begitu. Sebab apa? Sebab wa rafa'na laka dzikrak. Tu. Kami angkatkan, kami akan sebut temu makna orang duk sebut-sebut kita dengan kebaikan itu kemuliaan kita. Mulialah kita kalau orang pakat duk sebut nama kita. Masa cetem gi Maulid Arba'in. Enggak ceramah-ceramah patilah ni tak ada dah ni. Apa pula ustaz mana? Semua orang pergi tak sebut nama aku, dia sebut nama. Murih dia. Kena sebut nama ni. Orang sebut nama gak sengih kita ni. Sebut semua baru cecek sebut nama belakang ni. Jadi mulialah kita ni. Tapi hak tu tak apalah, mulia di sisi manusia ni. Tapi begitulah Allah Taala bubuh dalam hati orang tu nak sebut dengan kebaikan. Cukup dah kita jadi mulia kalau orang duk sebut-sebut dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada kita. Sebut ustaz tu kebaikan lah ni. Sebab asal-asalnya ustaz ni orang baik lah, orang berjuru, orang mengajar orang. Pakai ada hak beranak, hak tu tak sudah kira lah tu ni dunia akhir zaman. Kalau nak buat kaedah ni dalam ramai-ramai tu hak beranak. Sebab orang panggil ni, moga kita Malaysia ni magak ni. Dia tak ada satu orang panggil surah Jahaya standard dan untuk orang panggil menilai orang hak layak. Jadi ustaz panggil pakai ustaz belaka ikutlah. Buat guano ni. Tu. Alik sana babo belakang ni. Baru keluar 2-3 hari pun babo dah. Adalah babo dek sana duduk. Ya Allah, dia memudah lah. Panggil babo-babo ni. Ya, gejo. Mana duk pakat lagu mana kita bola panggil babo panggil tu tok guru pula ni. Pada masa kata tak leh asal dah panggil babo ni. Ya, jadi tak ada beza ni. Pada tempat kita ni serupa pula pakai subay pakai jubah ni. Kalau semua-semua tempat tu dia ada beza ni tok guru dengan pelajar-pelajar tu gitu. Tu tak ada apalah ni nak gano labuk tempat kita lah getu ni. Tu. Jadi selepas daripada selesai daripada azan dan juga daripada iqamah, jadi maknanya baca semaya ke mana selawat dulu. Selawat dulu. Itu kita terlupa kaedah kita nak berdoa dengan Allah Taala tu mana selawat dulu. Daripada azan dan juga iqamah selawat lagu mana tak kira lah macam-macam jenis selawat tu Jadi summa yaqulu lepas pada selawat tu lah kemudian berkata siapa dia makna muazzin kullun minal muazzin wal muqimi wa sami' wa mustami' Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Tu maknanya dia panggil azan iqamah tu makna hadhihi ad-da'wah at-tammah wa salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itulah dia ada beberapa tambahan sedikit ni. Itu di antaranya. Jadi sunat kita tu selawat kemudian bacalah doa lepas azan dan juga iqamah. Tambihun ai hadza tambihun munabbihum liman ghafala. Ini ialah satu tambih yang menjagakan bagi mereka yang lalai itu. Teknik tambih itu ini min asma'i tarjumah. Dia panggil maklumat-maklumat info-info yang agak orang ni terlepas pandai. Begitulah. Makna konten kepada makna tambihun. Makna peringatan benda-benda yang orang tak berapa nak perasa, tak berapa nak ambil cara, tak berapa i'tina, beri perhatian. Begitu kita buat dengan bentuk tambih. Al-adhanu wahdahu afdalu minal imamah. Azan seanya azan lebih afdal daripada jadi imam. Azan seanya azan itu lebih afdal daripada imam. Wakila innal adhana ma'al iqamah. Gabungnya dua tu. Kata kilnya bahawa sesungguhnya azan serta iqamah. Maksud dia kena gabung dua tu. Barulah afdalu minal imamah. Jadi kata kil ni makna kalau azan saja tak lebih daripada imamah lagi. Lebih imamah lagi. Tapi pandang yang pertama saat itu semata-mata azan, tidak iqamah. Orang lain iqamah, dia azan saja je misalnya. Lebih dia lagi daripada orang jadi imam tu. Wa sahhaha an-Nawawi hadza fi nukatih. Dan telah mentasih oleh Imam Nawawi hadza akan ini. Kata mana azan ini lebih daripada imamah. Maksud orang azan lebih daripada orang yang jadi imam. Di dalam nukatnya mana kitab dia lah Imam Ghazali Imam Nawawi.
sunanus salatil maktubati ba'da dukhul fiha ni. Kita tu dia ada buat nama tajuk ni. Semua kita tu makna tak ada. Sunat-sunat semaya maktubah hok lepas daripada masuk dalam semaya. Saat ni belum daripada masuk semaya. Wa ba'da dukhul fiha syai'an. Lepas daripada masuk dalam semaya ni dia ada dua sunat. Hak ni. Dia ikhtisar di atas dua. Nah, padahal sebenarnya sunat aba'ah ni makna lapis. At-tasyahudul awwalu maksud dia sini syai'an ni ialah sunat aba'ah lah. At-tasyahudul awwalu wal qunutu fi subhi. Sebab apa? Ini dia panggil secara ijmal. Kerana hok lain tu dia panggil tawabik. Mana selawat lepas daripada orang panggil tasyahud. Selawat di atas Nabi. Mana selawat di atas Nabi, atas al, selepas daripada kunum. Duduk bagi tasyahud, berdiri bagi tu dia mengikut. Jadi kalau nak kira hok semua tu makna tasyahud awal dan juga kunum. Fi subhi pada semaya subuh. Itulah hok yang sunat. Maksudnya sini pada sini murad dianya ialah sunat ab'ad. Tidak menafikan ada lagi sunat-sunat yang lain, sunat-sunat kecil. Tu. Wa fil witri fi nisfil akhir min syahri Ramadan. Dan kunung pada semaya witir pada nisfu yang akhir. Yang ni 16 daripada malam yang ke-16 sehingga akhirlah. Min syahri Ramadan, semaya witir dalam bulan Ramadan nisful akhir. Sunnah baca kunung. Tu. Qala wa sunanuha ba'da dukhuli fiha ab'adun wa hay'atun. Permula sunat-sunatnya semaya lepas daripada masuk di dalamnya dalam semaya ialah beberapa sunat ab'ad dan juga beberapa sunat hay'ah. Jadi kalau dalam kitab Musalli itu Syekh Dr. Fatani dia buat bandingnya rukun itu seperti kepala dan tubuh badan, syarat sah semaya itu seperti ruh. Kemudian makna rukun ab'ad itu seumpama anggota-anggota seperti tangan, kaki. Jadi kalau seorang manusia kalau tak buat sunat ab'ad seperti tak ada tangan, tak ada kaki. Tak ada kaki boleh bini lagi, bini dua lagi. Tu. Tapi dia panggil cacat. Sunat hay'ah tu seumpama bulu-bulu perhiasan. Yang ni untuk memberi kenapa kepada kita mana dalam haisu daripada segi orang panggil makanatuhum, mana makanatuha makna makanah kedudukan mana dari segi ahamiyatuha, kepentingan dia tu setara mana kalau kita kata kepala orang, tubuh badan orang tu macam mana kalau orang tu dia tak ada kepala tak usah kata tubuh lah, tubuh tu tak ada munasabah jadi tak ada kepala pun orang bukan panggil orang dah tu, orang panggil hatu tu tak ada orang boleh jalan. Kalau orang tak ada kepala dekat dah hidup dah lah mati ni boleh melepak lagi, kepala tak ada bukan orang dah tu, hatu dah tu tu. Maksudnya begitulah juga syarat ni menempati roh. Manusia tidak ada roh, makna sempurna segala anggota-anggota tapi tak ada roh, mati maknanya. Orang mati lagi mana apapun kualiti tidak ada. Maksudnya itulah dari segi kepentingan rukun syarat sunat ab'ad tu anggota, tak ada tangan, tak ada kaki, cedera, cacat, tak sih kalau boleh. Tapi kalau dah jodoh nak buat lagu mana kalau ikut hati tak sih lah. Walau macam mana pun apa yang berlaku itu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hay'ah ni bulu-bulu perhiasan. Tu. Jadi fa ab'aduha thamaniyatun. Maka bermula ab'ad semaya ni. Sunat ab'ad semaya tu adalah al-madhkur minha huna syai'an. Yang disebut daripada samaniyah tu. Huna fi hadzal kitab syai'ani dua perkara je. Apa dia? Al-awwalu at-tasyahhudul awwalu. Tasyahud yang pertama kulluhu au ba'duh. Sekaliannya tasyahud awal ataupun sebahagiannya, sebahagian tasyahud awal. Itu adalah makna sunat ab'ad. Wa tsani al-qunutu, yang kedua ialah qunut fi thaniyatis subhi. Pada rakaat yang kedua subuh kullihi au ba'dih. Sekaliannya kunut ataupun sebahagiannya kunut. Itu sunat ab'ad. Qala wa mahallu al-iktisari ala subhi min baqiyati salawatil khamsi fi halil amni. Kata tepat menyimpan kunut tu. Mahallul iktisar, mana iktisaril kunut. Tepat duk simpan kunut tu ala subhi, di atas subuh. Kunut tu bila baca kunut? Semaya subuh. Semaya lain? Tak ada. Zuhur boleh baca kunut? Tak boleh. Tak sunat. Semaya asar? Tak sunat. Maghrib? Tak sunat.
Isyak tak sunat. Jenazah tak sunat baca kunut. Semaya sunat tak? Tak sunat. Apa sunatnya mana? Semaya subuh ya. Jadi tepat duk iktisar di atas subuh sahaja. Hok baca kunutnya min baqiyatis salawatil khams. Daripada hok tinggal lagi daripada semaya fardu hok 5 tu, mana zuhur, asar, maghrib, isya. Maknanya sunat kau baca kunut tak sunat. Itu kata mahalul iktisar itu fi halil amni, pada masa aman. Tu maknanya baca kunut tu pada semaya subuh sahaja. Tu. Tapi fa in nazala bil muslimin, maka jika turunlah dengan orang-orang Islam, nazilatun, benda yang turun. Apa dia benda yang turun? Kesusahan, mana masyaqqah, syada'id, masaib, balaya, mana musibah-musibah, bala-bala. Maka jika turun dengan orang-orang Islam tu oleh nazilah, la nazalat. La nazalat tu apa dia? Doa. Tu. Jumlatun doaiyah. Jumlah doaiyah. Mudah-mudahan tak turun bala. Jadi maknanya fa in nazala bil muslimina nazilatun la nazalati. Doa selalu. Mudah-mudahan tak turun. Kita doa mudah-mudahan tak hujan tahan kita nak buat program misalnya lama ke kalau hujan lah ke mana kita berdoa lalu dalam perancangan tu begitulah maknanya. Bagaimana kalau hari tu hari program kita buat tu jadi hujan tu bagaimana persiapan kita. Jadi kita sebut jadi kalau hujan mudah-mudahan tak turunlah hujan kita sebut gitu tu makna doa sebab tu dia dalam kitab moden ni dia mudah sikit. Kitab moden ni maksudnya tak kira lah. Kita syarah Ibn Aqil pun semua dia ada koma, ada titik tindih, ada belakang tu. Ada bracket Kalau asal agak ada baru ni hari Sabtu pagi ni. Moga orang kampung dia duduk pondok orang tua kata. Baca kitab Jawi dia kata, ustaz, dia tak kitab Jawi dia tak ada koma, tak ada titik kan. Tak ada. Patutlah ke mana kita nak buat. Dia nak kita tu membiasakan diri pengalaman kita. Tak ada sampai seminggu. Kalau nak lagi duduk tata dengar tok duduk baca gaan dia akan lekatlah itu melalui pengalaman tapi kita law ni tu dia boboh bracket lah menyebabkan di situlah jadi mudahlah sikit kita tu tidak tersasul. Jadi la nazalat tu jumlatun doaiyah. Minta jangan la nazalat mudah-mudahan tak turun. Kalau kita duk hubung dengan ibarat tu gak pah bila tak faham kok mana la nazalat tu apa nama pula Jadi hak tu kita duduk dalam bracket tu duduk dia lah tak seduk capur lah. Jadi fa in nazala bil muslimin nazilatun ustuhabba. Fi sa'iri salawati disunnatke. Apa dia? Al-qunut pada sekalian semaya sunat baca kunut. Walakin laisa hadza minal ab'adi. Tapi hak kunut nazilah ni tidaklah ini kunut nazilah ni daripada sunat ab'ad. Wahwa Allahumma wahwa Jadi kalau dia bukan sunat ab'ad, tentu dah dia tidak rukun, tentu dah dia tidak syarat, bermakna dia sunat hai'ah. Jadi bila sunat hai'ah kalau kita merancang nak baca kunut tiba-tiba tak ingat molek siapa. Tepat puyah hok baca kunut nazilah tu tak pergi baca terus. Jadi tak payah mana tak payah jabar dengan sujud sawi. Kalau kita pergi sujud sawi juga jadi batal. Namun dia menambah hukum. Sebab dia sunat hai'ah tidak dijabar. Hok dijabar tu sunat ab'ad. Jadi hok sunat ab'ad kunut ni ialah kunut semaya subuh dan kunut witir. Orang panggil fi nisfil akhir fi Ramadan. Tu je. Hak sunat ab'ad. Hak tu sunat sujud sawi lah. Kalau bulan Ramadan witir tu sebab dia sunat ab'ad. Tapi kalau ni sunat nazilah ni makna kalau kunut nazilah ni tidak sunat kita. Bukan setakat tidak sunat sujud sawi, bahkan kalau sujud sawinya jadi batal lah pulaknya. Tu. Itu walakin laisa hadza minal ab'ad. Wa huwa dan iaitu kunut Allahumma hdini fi man hadait
وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. Jadi baca sunat, kata sunat baca maknanya pada semaya subuh dan juga orang panggil semaya witir nisfil akhir itu lilit tiba kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha fi i'tidal raka'atil witri fi jami'in nisfi tsani min Ramadan. Dan begitulah juga sunat baca kunung sanihuk semaya subuh pada i'tidal rakaat witir, rakaat yang gaji huksa itulah yang akhir. Fi jami'in nisfi tsani pada sekalian separuh masa yang kedua min Ramadan. Pada sekalian itu maksudnya tiap-tiap malam lah. Tiap-tiap malam hok semaya witir yang terakhir itu sunat baca kunung. Sawaun asalla at-tarawih am la. Kata sunat dia munggu semaya witir itu sunat. Setiap malam jatuh kepada kita orang Melayunya semaya witir itu boleh Ramadan sahaja. Selain pada bulan Ramadan itu tidak wujud. Malaikat ni orang panggil itulah perkembangan dakwah Islam, kejayaan dakwah Islam tu ramai dah mana orang kita tu makna duduk semaya witir di masjid lagi. Takut balik rumah tu mampu jadi tak terbuat ni. Itulah kesedaran kita dulu tak semaya gerhana matahari, gerhana bulan. Kalau berlaku gerhana bagi sibuk, bubuh air dalam beladi, budak-budak ni pakat dia cari bekas. Mungkin jamnya dulu dia tak ada. Alat-alat ni tak ada lah mana. Tidak sebelah ni, sebelah ni ada Mr. DIY, ada Eko, ada macam-macam ni. Berlambuk bagai-bagai ni. Kono patah pecah tak tahu mana ni. Jamnya dulu tak ada ni. Nak lembar tangan, nak tiru Michael Jackson pun ambil sarung tangan ayuh muka padi. Jamnya hari tu makna tahun 80 ni. Ayah muka mana mesin tu ada dah baru datang ni. Tapi ramah tu duduk muka padi lagi. Wak suka wak padi tu pakat turun belakang seluruh keluarga ni. Lepas tu nampak celika, nampak ada selik tapi dinding tu ada. Mana sarung tangan. Dah budak dia nak cari mana sarung tangan, nak beli mana tak reti, tak ada. Ni ada pandai aja ni, ambil hak tu apa duduk lembar tangan, duduk tiru Michael Jackson ni. Tu. Jadi ni nak ayat jamnya dulu. Semaya hajat, semaya banyak tu lebah aja. Orang lain duduk tengok. Tapi sekarang tu mana pakat reti belakang dah. Bila dah reti belakang nak ajar ustaz lah pula ni. Jangan orang lebih belakang ni. Jadi ni mana miramna sawaun as-salat tarawih amla tak ada kira lah. Semaya tarawih kau tidak ni, semaya witir itulah semaya witir. Lama tak semaya witir kan? Semaya witir nak baca kunut bila ni. Ni maksudnya dia tak semaya tarawih tapi dia semaya witir. Dia mungkin kena mana semaya witir tarawih dak. Tak apa boleh. Ni. Witir tu sunat yang lain, mustaqil, maknanya berasingan. Jadi maknanya ni bila tak semaya tarawih sekalipun makna nisfu akhir min Ramadan semaya witir. Kalau semaya witir lah hok bahagia hok semaya hok witir hok terakhir tu baca kunut wahwa kunut witir nisful akhir min Ramadan ka kunutis subhi supa kunut subuh juga fi alfazih pada lafaz-lafaznya yang kunut subuh wa jabrih bisujud dan pada jabar tampun tempel akan dia akan sunuk witisan itu bisujud dengan sujud yakni sujud sahwi sama itu bermakna sunat abad wa yusannu lil munfaridi wal imam min qaumin mahsurin radu bitatwil an yakula ba'dah disunatkan bagi munfarid disunatkan bagi orang semaya sendirian berhak wal imam min qaumin mahsurina tu ime dan bagi ime kaum yang mahsurin. Mahsurin makna tersakat, maknanya tok ramai. Tok ramai 7-8 orang aja makmumnya. Tu. Radu bitatwil yang redha oleh mereka tu dengan memanjat oleh imam. Jadi syarat imam nak memanjat ke semaya ialah redha makmum mahsurin. Adapun makmum yang ghair mahsur
tak perlu diminta izin. Kalau minta izin pun dia tak jadi, tidak tahakkuk. Tak apa, maksudnya ghair mahsurin ni maknanya ramah dah. Di tempat kita sendirinya misalnya seorang masjid tu nak boleh puasa. Lepas tu pagi subuh jemaah pula tu siapa 500 masjid bandar sama telah dah kalau tidak masjid bandar pun ada tempat-tempat masjid yang mendapat orang panggil perhatian lah, orang suka semaya di sana jadi kalau tak usah kata 500 lah, kata 100 je lah. 100 orang ni kalau lah tu email tanya lagu mana para makmumin belakang ni ambo ni cadangnya ni nak baca panjang sikit ni malam ni ambo jadi malam ni jadi naik angin, naik syekh rasa ni tak bergenak pe baca. Jadi ambo nak baca 3 la serakaat boleh ke dok bunyilah dia tekuk boleh pada hok lain tak sebab ataupun boleh hok minat tak apa hok tak se dah orang lain pakat boleh. Kalau kata tak boleh kata Allah dia ning jadi dia malu maka tidak akan tahakkuk izin semua makmum-makmum yang sebegitu ramai. Berbeza dengan makmum mahsur. Makmum mahsur ni seperti balas surat atau masjid i'tikaf, masjid otak ramai, masjid dalam kampung. Makmum dia sekadar 7-8 orang, yang bermakna imam itu dia kena hati budi dia kena secara tafsili setiap orang daripada makmum-makmum dia kerana keakraban itu dia lebih mantap. Sebab apa? Sebab tak ramai orang maknanya orang panggil sentiasa maknum salib lah jadi kalau makmum 100 orang tak ada nak salib tu imam jadi bila dah dia kena orang ni perangai lagi makna dia tahulah. Jadi hok makmumnya pula kalau dalam sekitar kita kata 7-8 orang tu dia dah tak malu dengan tu imam. Jadi kalau dia tak say dia kata tak say hamba tak boleh hamba orang bahagia ni hamba tak boleh cemu. Kalau dengan dikit barat tak apa lama-lama hamba tengok bola sepak tak apa hamba semaja tak boleh lah hamba tak tahu lah sebab dia begini Nabi kata ubudillaha birridha. Nabi kata sembahlah akan Allah Taala dengan redha. Dengan redha ni maksudnya dengan perasaan gembira, seronok, suka, rela hati tu. Untuk dapat mencapai pencapaian ini bukan mudah tidak semua orang walaupun kita nampak dia tu rajin pergi masjid ada sama tapi bila tu imam baca panjang sikit ngepek siapa kepada kita umpamanya contohnya mana dia tak berapa suka sepatutnya ahli ibadat mana kita sebagai makmum kita ni kalau imam baca panjang sepatutnya kita mujud baru kalau orang faham tapi tak boleh sebab makmum itu ramai macam-macam je ni peran orang faham ilmu tak sama maka kena muraah lah jadi maknanya kalau tak ramah tu maknanya dia orang panggil dia tergamuk nak ayat. Kalau tak suka dia ayat tak suka jadi Nabi kata ubudillaha birridha, sembahlah akan Allah Taala dengan redha tapi sebab nak dipaham fa illam tastati' kalau mu tak mampu dengan redha fa fis sabri maka di atas kesabaran semaya tarawih kita kena nasihat gitulah gaya pujuk lah biawi siapa habis Ramadan kalau 30 malam 29 lah nak pergi makan conek pun lepas tu lah ada lagi tak sabar dengan apa tak sabar dengan conek hok mari hok masjid buat dia tak layak dia sedap makan kedah jadi maksudnya sabarlah kita kena gaya pujuk sabar. Maksudnya sabar ni buat dengan keadaan sabar. Sabar lagi mana? Buat Allah. Saya kalau tak ada guna juga ustaz. Ni tu imam saya pergi semaya pun saya tak khusyuk mana. Saya pun tak redha, tak ikhlas ni. Tak apa. Buat juga tak jadi nak berapa ikhlas mana tak apa sebab apa? Sebab duk rasa pahit lepas masa dia sebelum nak jumpa lapisan mani tu dia kena rasa hak tu dulu kena tapi kalau kita tak tebir pas bila pun demo awak semaya dia kata demo moga dia bukan orang Kelantan dia han depa han depa semaya ni maknanya han semaya ni khusyuk dia kata tak khusyuk kalau tak khusyuk baik tak semaya dia kata tapi dia tidak kecek Kelantan lah kecek Penang dia Penang patut buat apa pula
Tuhan kata ni dia tak baca ayat. Tak rajin dengar dia baca ayat. Mana boleh jadi dia tak pandailah baca Qurannya. Padahal surah lazim tu. Tapi kita fahamlah maksud dia fawailul lil musallin. Neraka wilah ataupun celakalah bagi orang semaya. Alladzina hum an salatihim sahun. Dia baca tengok terjemuh. Tapi dia tak faham daripada kepada dia tak faham, dia tak ada. Ada gapo-gapo muka dia bahasa Arab pun dia tak ada reti Yang mana mereka tu lalai daripada semaya. Lalai daripada semaya makna dia tak semaya lah. Lepas tu Tuhan kata fawailul lil musallin tu itu majaz. Muslimin orang Islam ni dipanggil al-musallin, orang semaya, sebab orang Islam ni orang sepatutnya kena semaya walaupun dia tak semaya. Lalai daripada semaya maknanya tak semaya. Lalai di dalam semaya tu baru nama dia tak khusyuk. Jadi tu maknanya kerana dia tak rasa dia tu kena faham. Dia waktu bersandar kepada benar tapi memahaminya dengan cara yang salah. Duk ajak orang pulak, duk lari orang pulak. Jadi jawab secara akliyah pun maksudnya kita nak boleh khusyuk ni kita kena buat dulu. Dia bukan maksudnya bila kita ready dah, standby dah untuk jadi khusyuk baru masa tu. Mana kita tahu kita boleh jadi khusyuk? Kena semaya dulu. Memanglah dia tak khusyuk lagi mula-mula. Bodoh pakai jubah, pakai serban besar. Ada pak cik duk belakang dia duk maya dia kata, tak pandai pakai serban besar, pakai jubah, pakai duk bergaul lah. Weh lah bodoh ni. Ayo dia latih pakai jubah bodoh. Bodoh nak duk dia lagi mana tak usah kata hati. Tubuh badan pun tak boleh nak dia dia tetap tubuh badan tu mudah sebenarnya kita orang dewasa tapi budak dia tak boleh juga hok tetap hati tu payah tu. Jadi itulah maknanya dijabar. Mana sunat bagi orang munfarid imam, bagi kaum mahsurin maknanya tak ramah yang reda dengan tatwil an yakula ba'dahu, bahawa dia kata selepas daripada kunut hak itulah kunut saat ni. Mana ba'da zalikal kunut dia kata kunut Umar radhiyallahu anhu pula. Dia sambung baca kunut Saidina Umar pula dah. Wa huwa masyhurun. Dan ianya kunut Umar itu masyhur. Apa makna masyhur? Maknanya aku tak seraya lah. Royak juga apa masyhur. Kita tak tahu. Tak ambil tahu. Mana benda masyhur? Tu maksud dia. Tu masyhur dah, ma'ruf dah. Maksudnya tak seraya lah. Tapi hok di bawah dia tu hasyiah kita. Tu dia royak tolong juga. Tu. Jadi wahwa masyhurun. Mana kunut Saidina Umar tu masyhur. Maksud dia apa? Tak seraya. Tapi dia cuma dia kata ginilah kalau mana. Lagu mana tu guru? Wa qad zakartu fi syarh tanbih wa ghairihi. Sesungguhnya aku sebut aku ayat kunut Umar ni pada syarah tanbih dan juga lainnya daripada syarah tanbih. Maksudnya apa? Cari sanalah. Duk tebi tanya lagi Allah. Apa Allah tafqah apa namun tak faham lagi. Jadi aku ya dah. Kita sebut hamba sebut dalam kitab ni. Lepas tu lagi budak ni. Kalau kena tok gua backing jangan. Jadi maknanya maksudnya pergi cari sanalah. Allah. Al-qu'udu li tasyahudil awal. Itu tajuk dia. Wal ba'du al-thalithu al-qu'udu li tasyahudil awal. Jadi mati tak sebut. Sebab hal ni dipanggil tabik saja. Dia lawazim lazim dah. Kalau panggil maknanya semua daripada sunat arba'ah yang ketiganya ialah duduk bagi tasyahud awal. Duduk bagi tasyahud awal itu. Dia kira suatu orang panggil mana perkara, satu item, satu madah yang suku, yang mustaqil. Jadi kita kata, tentu dah makna kalau kita kira makna macam-macam tu lah tidak dia lain. Baca lain, duduk lain. Memanglah dia berlaku tu makna sekali al-qu'udu lil tasyahudil awali wal muradu bi tasyahudil awali mana? Murad kehendak dengan tasyahud awalnya ialah al-lafzul wajibu fi tasyahudil akhir. Itu lafaz wajib pada tasyahud akhir duna ma huwa sunnatun fi. Tidak barang yang ianya tu barang tu ialah sunat padanya pada tasyahud akhir. Mana-mana hak disebut sunat baca lepas daripada tasyahud akhir maka itu tak wajiblah pada itu hak tu tak wajib. Mana bukan sunat. Jadi hak
Hak wajib tu, hak wajib di tasyahud akhir, itu sunat di tasyahud awal. Warabi'u al-qiyamu lil qunutir ratibi. Yang keempatnya ialah berdiri bagi kunut ratib. Kunut ratib tu mana? Subuh lah. Tu makna ratib. Rutin. Wal khamisu as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil awal. Dia sebab itulah kalau kita orang kampung tu dia mana selawat ke dunah tu dia kira tasyahud awal. Mana selawat Allahumma salli. Tu dia kira tasyahud juga. Dia panggil tahiyat belaka tu. Jadi betul lah makna secara ijmalnya makna tasyahud dengan kunutnya. Tapi bila kita pecah-pecah dengan tawabik dia jadi lapar. Yang kelima ialah selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudil awal, selepas daripada tasyahud awal. Wasadisu as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal kunut. Selawat di atas Nabi selepas daripada kunut. Tu. Cuma cara selawat tu dia berbezalah, maddah dia tu berbeza-beza Wassallallahu Allahumma salli. Wasabi'u as-salatu ala al-al ba'dal kunut. Selawat di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada kunut. Wasaminu yang ke-8 as-salatu ala al-ali di atas keluarga ba'da tasyahudil akhir, selepas daripada tasyahud akhir. Jadi kalau begitu wa zahirun, dan zahirlah indi di sisi saya, annal qu'uda li salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud awal wa li salati ala al-ali ba'da al-akhir kal qu'udi lil awal. Duduk bagi selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada tasyahud awal. Dia duduk bagi selawat di atas al selepas daripada tasyahud kal qu'udi lil awali. Ialah seperti duduk bagi yang tamu. Maksudnya juga setengah dibilai sebagai sunat ab'am. Bukan kaifiat duduk. Jadi kalau kaifiat duduk tu maklum dah dia tak serupa. Maksudnya dari segi status dia ialah sama-sama sunat ab'am. Wa annal qiyama lahuma, dan zahir juga, wa zahirun ataf kepada annal qu'uda. Zahir bahawasanya qiyam bagi keduanya, bagi selawat di atas Nabi selepas daripada, dan juga qiyam bagi selawat di atas Nabi selepas daripada kunut, bagi dan juga selawat di atas al ba'dal kunut tu kal qiyamilah, ialah seperti qiyam baginya bagi kunut. Maksudnya sunat ab'ad juga. Begitu maksudnya. Fatazidul ab'adu bidzalika, maka bertambahlah oleh ab'ad dengan demikian itu. Dengan orang panggil qu'ud dan juga qiyam sat ni. Jadi siapa jadi lapis. Wa sumiyat hadhihi sunanu ab'adun limadza? Kerana apa? Limadza? Sumiyat itu dia panggil soalannya jawab daripada soalan yang muqaddar. Ya ayyuhal muallifu limadza sumiyat hadhihi sunanu ab'adun? Jadi wasumya hadhihi sunanu ab'adun, dinamakan akan sunat-sunat ni ialah ab'ad limadza? Liqurbiha bil jabri, kerana dekatnya sunat ab'ad ni bil jabri bis sujudi, dengan jabar tampung tempel dengan sujud, minal ab'adi al haqiqiyati, daripada ab'ad hakiki ayil arkan. Maksudnya hampir dengan ab'ad bagi rukun, maksudnya separuh daripada rukun. Begitu. Dari segi orang panggil besarnya pahala tu begitu. Wa kharaja biha baqiyatu sunani ka azkarir ruku'. Keluarlah dengan kata ab'ad tu, hok tinggal lagi daripada sunat-sunat. Jadi hok dia sebut daripada al-mazkurah yang tersebut samaniyah saat ni. Keluarlah dengan samaniyah saat itu, hok tinggal lagi daripada sunat-sunat. Mana? Ka azkarir ruku', zikir-zikir ruku', subhana rabbiyal azim wa bihamdi, wa sujudi subhana rabbiyal a'la. Fala yujbaru, maka tak boleh dijabar akan dia, akan baqiyah sunat san itu. La yujbaru tarkuha, tidak dijabarkan meninggalkan akan dia al-mazkurah, mana baqiyatu sunani ka azkarir ruku' wa sujud san itu. Bis sujudi sawi, tak boleh. Kalau kita jabar dia jadi batal. Wala tusannu salatu ala al-ahli fi tasyahudil awwali, tidak disunatkan selawat di atas al pada tasyahud awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau boleh bubuh sayyidina. Allahumma salli ala Muhammadin. Ramai orang tak berani dah.
Sebab dia kata tak boleh buat saya ni nah. Ada dalam kitab Furu'ul Masail ana baca hari kami lepas pada Zuhur. Ada sarih dia sebut boleh buat saya ni nah. Jadi kita fatwa ke orang kata boleh tapi kita sendiri tak bubuh kita tak cerak tak agak juga tu. Jadi disunatkan selawat di atas al pada tidak disunatkan Allahumma salli ala wa ala ali sayyidina tu. Maknanya tidak sunat khilaf li ba'dil mutaakhirin dia kata sunat. Tidak sunat kita berselawat di atas al. Setakat selawat di atas nabi saja. Kalau muallif rahimahullah taala hayatus salati. Jadi kalau naskah hana tu dia sebut mata saja dulu. Ada setengah daripada naskah tu syarah naskah syarah maknanya dia capur selalu mata tu. Jadi hak ni jadi baca 2 kali dia molek juga Jadi hak ni dia baca kerana dia buat cara begini anak pun baca huk mata sajalah dulu wa hayatuha 15 khoslatan. Jadi dalam syarah dia akan bagi tahu sebenarnya bukan 15 ni saja ada lagi tapi huk mata ni maksudnya kita sebut 15. Hayatuha hayatus salah. Maknanya hayah semaya ada 15 khoslah perkara 15 khoslah. Raful yadaini inda takbiratul ihram. Akad 2 tangan ketika takbiratul ihram. Wa 'inda rukuk akad tangan ketika rukuk. Ada dah situ. Wa raf'i minhu dia bangkit daripada rukuk akad tangan juga. Wa wadu'ul yamini 'ala shimal dan letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Letak tangan kanan atas. Atau makna sunat hayah juga. Wa tawajjuhu mana tawajjuh walisti'adah zatu tawajjuh tu tawajjuh kan maknanya orang panggil bukan tawajjuh dari semaya tu makna tu wajib istiqbal kiblah ni tawajjuh maknanya orang panggil anggota saat ni akad tangan saat ni tawajjuh lil kiblah walisti'azatu a'udzu billahi minasyaitan ni rajim tu kita baca tu wal jahru baca dia fi maudhi'il jahri baca jahar pada tempat baca jahar sunat sunat hayah. Jadi kalau kita tak baca derah namun dia tinggal sunat. Wal israru baca qaha fi maudhi'i pada tempat baca qaha. Wa ta'minu amin waladdallin amin kata amin. Mana amin hok kita amin hok tu ime wa qira'atus surati ba'dal fatihati baca surah lepas daripada Fatihah wa takbiratu 'indal khafdi war raf'i min dan takbir Allahu akbar ketika merendahkan makna tunduk wa raf'i dan bangun minhu daripadanya daripada tunduk tu maksudnya daripada wa qawlu sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd tu maknanya baca makna perkataan kata sami'allahu liman hamidah. Wa tasbihu fi ruku' was sujudi tasbih pada rukuk dan sujud subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la wa bihamdih wa wad'ul yadain 'ala al-fakhidaini fil julusi meletakkan 2 tangan di atas 2 paha pada masa duduk duduk tasyahud awal duduk tasyahud akhir cuma hak tu berbeza sedikit dan duduk antara 2 sujud yasqutul yusra yabsutul yusra makna yusra tangan kiri tangan kiri maknanya yusra yasbutu hampar atas paha maknanya tangan kiri wa yaqbidul yamna genggam tangan kanan genggam illal musabbahata malaikat jari telunjuk lepas fa innahu yushiru biha mutasyahhidan maka bahasanya al musabbihah tu jari telunjuk tu maknanya dia fa innahu maka musalli fa innahu maka bahasanya musalli yushiri dia tunjuk biha isyarat dengan musabbihah tu mutasyahhidan hal keadaan dia bertasyahhud tu itu makna sunat juga wal iftirashu fi jami'il jalasat duduk secara iftirash pada sekalian jalasat duduk lagu mana papai punggung duduk di atas telapak kaki kiri. Tu. Kemudian diperdirikan tapak kaki kanan. Tu nama dia iftirash. Wa tawarruku fil jalsatil akhirah. Dan duduk secara tawarruk
Tawarruk, duduk tawarruk ni lagu mana? Tawarruk ni papai punggung kiri khususnya duduk di atas lantai. Kemudian kaki kiri dihulur di bawah betis kaki kanan. Itu dia panggil tawarruk. Hanya pada jalsatil akhirah. Maknanya duduk yang terakhir. Kalau imamnya jalsatul akhirah, makmum bukan jalsatul akhirah, dia tidak sunat duduk tawarruk, dia kena duduk dia iftirash. Hanya bagi jalsah akhirah bagi setiap orang. Wa taslimatu tsaniyah, dan juga setengah daripada sunat hay'ah lagi ialah salam yang kedua. Itu hok mata dulu, lepas tu wak lalu pula campur dengan syarah raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Wa hay'atuha ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami wa tub alaina at-tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabirin wa tabatas sadiqin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.